Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya. Jangan lupa untuk klik butang di bawah untuk subscribe dan juga like page ini. Terima kasih. Okey, yang pertama, pengenalan tentang tulisan tangan. Okey, tulisan tangan ni sebenarnya, kajian tentang tulisan tangan ni dah lama. Okey, dia serupa juga dengan kajian tentang bahasa badan. Dia sebenarnya dah mula pada zaman Yunani lagi, di mana mereka mencari identiti seseorang melalui tulisan tangan. Dia cuba kaji dan kita tengok di sini Aristotle pada kurun 300 tahun sebelum Masihi. Dia dah cakap dah kata-kata ucapan simbol daripada pengalaman mental, sedangkan tulisan adalah apa simbol daripada apa yang diucapkan. Jadi daripada pengalaman dia akan berkata-kata dan dia akan menulis. Jadi semua tu akan direkodkan dan mempunyai bentuk-bentuk yang tersendiri, okay, dalam menulis. Katakan seseorang tu masa tu dia dalam keadaan tengah marah. Of course tulisan dia akan menzahirkan marah. Bila dia sedih, dia akan sedih. Akan nampak bentuk kesedihan. Dan menariknya, saya akan kongsikan insyaAllah sedikit apa yang fraud examiner, dia akan tengok juga tulisan-tulisan yang berbentuk penipuan. Dan menariknya lagi, juga tulisan penipuan ini dicampurkan dengan apa ni dia panggil Phalanx Claw, ataupun yang ni biasanya kalau penjenayah-penjenayah dia suka menggunakan ada satu simbol yang tertentu. Jadi kita boleh nampak dia ni memang adalah konvik ataupun bekas banduan ataupun mereka yang bakal melakukan perkara-perkara jenayah. Menariknya dalam tulisan tangan ni kita akan nampak. Okay? Dan tak semua orang mempunyai tulisan tangan yang sama. Okay? Walaupun adik-beradik yang datangnya daripada mak dan ayah yang sama, ataupun daripada sesiapa yang mempelajari cara menulis daripada guru yang sama, masing-masing akan mempunyai pattern yang berbeza, takkan sama. Susah kita nak cari tulisan yang betul-betul sama. Mesti ada kelainan sikit di situ. Okey? Ianya kerana berdasarkan kepada pengalaman daripada penulis tersebut. Baik. Dan dalam penulisan tangan ni, dia sebenarnya proses kita punya subconscious, minda bawah sedar kita, apa yang kita sedang fikirkan. Okay? Jadi mungkin kawan-kawan semua boleh intai sekejap, jeling sekejap pada apa yang telah ditulis apabila saya kata tentang penipuan. Nampak tak bila penipuan tu, tulisan pun macam sedikit-sedikit jarak, ada nampak tulisan tu macam tidak berapa lancar. Okay, perasan tak pada tulisan tersebut? Dia jarak, ada nampak tak berapa lancar, dia macam sangkut-sangkut sikit. Sekiranya sesiapa yang menggunakan pen, okay, akan nampak ada ink lebih sikit di tempat yang mana kita sedang fikirkan apa yang kita nak manipulasi. Okay, di situ dia akan nampak. Pasal ia adalah proses bawah sedar kita. Kita memang kita fikir untuk kita memanipulasi, tetapi minda bawah sedar kita memproses seolah-olah macam dia rasa Syah ni tak boleh buat benda ni, tapi kita tetap nak buat. Jadi ada kontradik di situ, ada berlaku macam tak boleh ngam sekali dua-dua sekali. Okay? Dan tulisan tangan menariknya, kalau kita tengok, saya percaya semua ada anak-anak kecil, tengok tulisan tangan masa mereka kecil dulu. Kadang-kadang huruf A besar dan A kecil pun berterabur, dia bercampur. Masa tu mereka tidak mempunyai karakter mereka yang tersendiri. Tapi apabila mereka mula meningkat remaja, mereka dah mula membentuk identiti mereka sendiri, dan tulisan juga akan mempengaruhi tulisan mereka. Sekiranya mereka berjiwa sentimental, sekiranya mereka berjiwa memberontak, sekiranya mereka ni ada jiwa macam keras sikit, kita akan nampak pada tulisan-tulisan yang tersebut yang mereka zahirkan. Okay? Dan suka saya nak beritahu di sini, untuk tulisan tangan bagi mereka yang berumur 12 tahun dan ke bawah, okay, 12 tahun dan ke bawah, kita boleh gunakan tulisan mereka untuk panduan sahaja, tetapi kita tak boleh sandarkan betul-betul.
12 tahun ke bawah. Pasal masa tu mereka tidak mempunyai identiti. Dan bagi kanak-kanak ataupun remaja antara 13 hingga ke 18 tahun, kita boleh refer, kita boleh rujuk di situ, tapi hanya lebih kurang dalam 20, kurang daripada 50% kita boleh pegang. Pasal masa tu mereka sedang membentuk identiti mereka sendiri. Jadi kita pun tak pasti betul-betul. Tapi cuma ada beberapa insiden ataupun beberapa trait yang ada dalam tu akan menunjukkan macam mana dia punya personality. Okay? Boleh ya? Baik. Dan menariknya kita boleh kata skrip hidup. Tulisan adalah skrip hidup penulis. Kita boleh tahu dia punya mood, kita boleh tahu dia punya sejarah masa lepas, apa je perkara akan datang, akan dilakukan pun kita boleh nampak di situ. Okay? Dan benda ni akan berubah-ubah. Okay. Siapa ingat ini adalah watak dalam cerita apa? Musam janggut. Boleh cuba lagi? Musam janggut kan? Musam berjanggut? Bukan. Percubaan yang menarik, tapi itu bukan ada jawapan yang saya cari. Apa dia? Okey, saya bagi hint. Last kali kan, dia ada 4 campur 1 dan masing-masing semua mengira. Lepas tu baru ramai-ramai sorak. Cerita apa tu? Nujum Pak Belalang. Yes, itulah ceritanya. Kenapa saya kaitkan tentang Nujum Pak Belalang ini? Adalah, ingat tak bila dia cakap 1, sikit, sikit. 2, banyak, banyak. 3, jarang, jarang. 4, kadang, kadang. Tapi dalam perkongsian ni, dia tak ada kadang-kadang, dia cuma ada banyak, sikit-sikit, jarang-jarang. Apa yang dimaksudkan di situ? Yang pertama, ialah sekiranya apabila kita sedang melihat tulisan tangan dan kita nampak banyak trait-trait, okay, banyak trait-trait yang ada yang insyaAllah saya akan kongsikan sebentar lagi, ada di situ. Contoh trait dia, dia banyak muncung dia terlalu tajam. Bila buat huruf N tajam, bila buat huruf M tajam. Banyak sangat kita nampak. Itu menandakan tabiat dia. Okay? Jadi bila kita nampak banyak trait yang tertentu, maknanya banyak. Itu adalah tabiat. Okay? Yang kedua, sikit. Sikit-sikit. Jadi kadang-kadang bila dia buat huruf T, bila dia buat palang tu, kadang-kadang dia buat rendah. Kadang-kadang dia buat rendah. Tapi tak banyak. Ada masa-masa tertentu menunjukkan motivasi dia mungkin akan jadi rendah. Tapi tak sepanjang masa. Okay? Itu yang kita tengok dalam kadang-kadang ada rendah, ada tinggi. Ada rendah, ada tinggi. Jadi kita tengok percentage dia macam mana. Manakah yang lebih majoriti? Sekiranya T dia selalu dia buat palang tu tinggi dan sekali-sekala di bawah, maknanya ada masa-masanya akan berlaku. Okay? Tahap motivasi dia. Okay. Kadang-kadang. Contohnya apabila dia buat huruf I ataupun huruf J kecil, titik dia tu. I kecil dan J kecil, titik dia tu. Selalunya dia buat memang betul-betul kata huruf I, titik betul-betul ada ke atas. Huruf J, titik betul-betul ada ke atas. Ada masa, tapi kadang-kadang huruf J dan huruf I, titik je lari ataupun mungkin tak ada. Okay? Maknanya, bila tak ada titik tu, itu biasanya kita akan menunjukkan ada tanda-tanda yang kadang-kadang dia tidak berhati-hati. Okay? Jadi bila kita tengok titik dia yang hilang apa semua tu, okay, ada masa kadang-kadang dia terlepas pandang. Tapi jarang-jarang sangat berlaku bila kita tengok pada tulisan tersebut. Okay? Itu yang saya cuba ketengahkan apa yang dimaknakan, apa yang dimaksudkan dengan banyak, sedikit dan kadang-kadang. Okay? Ini adalah trait-trait yang kita akan jumpa nanti dalam tulisan.